Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Kabarnya dalam Facebook banyak orang mencari saya. Di mana Zaharin? Saya ada di Kuala Lumpur. Sekarang saya di kawasan Bandar Seri Permaisuri. Saya dengan lepak dengan kawan saya di depan ni. Saya tak boleh tunjuk gambar dia orang. Diorang ni semua ejen-ejen saya, spy-spy saya, pengintip-pengintip saya yang membuat research terhadap semua friend Facebook saya yang mana saya dah block dan kena block. Diorang ni semua orang yang akan cari, akan check, copy paste, simpan dan sebagainya. Saya nak beritahu, tak usah cari saya di mana-mana. Saya ada rumah. Saya bukan duduk gelandangan tepi jalan. Datang ke rumah kalau nak cari. Jangan susah-susah. Dan saya pun menunggu panggilan telefon daripada pegawai menyiasat. Jika yang dulu ada Majerok buat report polis, sampai sekarang polis tak panggil saya lagi. Ni baru pula lagi Mai Dedak buat report lagi yang mengatakan saya menghina Perdana Menteri. Saya tak menghina Perdana Menteri. Itu bukan perkataan memaki, itu mencarut. Saya mencarut dan itu adalah normal. Dalam filem Hollywood hari-hari pun ada perkataan fuck you. Jadi tak ada apa makna pun, tak ada pengertian mencarut. Kalau saya kata kepala butuh pun, itu bukan tujuannya menghina. Itu ada satu perkataan mencarut untuk nak menunjukkan kemarahan yang memuncak. Saya memang marah masa itu dan sekarang pun saya marah, di mana Perdana Menteri Datuk Seri Najib membenarkan PMO membalun saya. Wahal saya ini orang kuat UMNO, saya ini penyokong dia. Jadi saya terpaksa menyampaikan pesan cara begitu. Kalau tak ada siapa nak peduli, tak ada siapa menteri nak telefon, tak ada siapa nak beritahu. Selepas saya kata kepala butuh, baru tahu, baru dia faham apa masalah dia. Jadi jangan kata saya nak membutuhkan Perdana Menteri saya. Dia masih presiden, saya masih ahli. Tetapi kalau presiden atau Perdana Menteri tak bertanggungjawab pada ahli atau rakyat dia, baik tak payah. Jadi mesej saya mudah, ambil tahu sikit soal budak-budak dia, supaya jangan terlampau kurang ajar, termasuk secara politik dia, termasuk orang yang dia lantik dalam jasa, Tuan Faizal, dan juga Panglima Perang dia yang bernama Johari Ishak, yang tak berhenti-berhenti membalun saya dalam Facebook dia, dan juga Jalil Becker, dan juga beberapa orang Mike MU yang dipanggil Mike Kemut, yang Kemut dedak tak membagi orang lain makan. Saya nak tanya dengan Tuan Faizal, masa dia jaga UMB dulu berapa juta duit dia dapat? Dah bagi ke budak-budak yang jadi UMB tu? UMB, Unit Media Baru tu, peruntukan besar sebelum 2013 tu. Kenapa simpan? Kedua juga begitu juga Johari Ishak and Mike Kemut, berapa juta kerajaan peruntukan dibagi melalui penajaan, melalui wang kerajaan dan sebagainya, duit daripada PMO dan sebagainya. Dah bagi dah budak-budak yang maki hamun saya tu. Tolong jangan tak bagi, kesian mereka. Mereka ni bukan ada kerja mereka nak membalun saya, nak maki saya. Jadi yang maki saya dan membalun saya tu jangan buat kerja free. Pergi minta dekat MacMU, peruntukan berjuta-juta. Diorang boleh holiday Jakarta, boleh holiday London, pergi Phnom Penh, buat fake account. Itu ingat kita ni bodoh ke semuanya. Jadi tuan-tuan dan perempuan, kawan-kawan saya, malam minggu ni kita santai. Saya nak cakap terus terang, saya dah cakap dengan siapa pun, kalau tafsiran kepala butuh kepada Najib tu saya nak menghina, tidak, saya tidak menghina dia. Saya nak sampaikan pesan. Kalau tak, saya tak sampaikan pesan. Tembok pejabat dia terlalu tinggi daripada tembok besar negeri China tu, tak boleh tembus. Banyak orang kata kenapa tak jumpa. Dah lah 3 sepotik dia bahlul tak boleh pakai. Lain-lain pegawai dia, pegawai khas, pegawai tak khas, semua tak boleh pakai. Jadi bagaimana saya nak sampaikan pesan? Jadi itu saya nak minta pada tuan-tuan dan perempuan semua, tolong terjemahkan ayat yang betul. Baca cara betul, dengar cara betul, dan kontaknya kepala butuh Najib tu apa benda dia. Bukan saya nak apa, saya marah. Dan biasa menjadi perkataan biasa pada orang yang marah pun. Dan tak ada orang kena tumbuk, kena pukul apabila saya sebut dia kepala butuh, sebab itu biasa. Fuck you. Maknanya apa? Itu saja. Jadi saya minta tuan-tuan dan puan, malam minggu ni jangan serius sangat. Pencacai-pencacai Mai Dedak ni stop, berhenti, buat kerja free. Pergi cari
Johari Ishak minta duit. Semenjak dia posting balon saya ni mencurah-curah wah datang. Kononnya tak cukup. Nak bayar gaji budak-budak, nak balon Zaharin. Jangan buat kerja, saya nak beritahu tuan-tuan. Free jangan, sekarang zaman berbayar. Jadi kalau balon saya, benda tak betul macam Aziz Muda tu, dia kata saya beli kereta daripada duit yang dibagi oleh Datuk Seri Najib Razak untuk UMNO bahagian saya dan Barisan Nasional. Itu fitnah besar. Datuk keluarkan gambar dalam website saya. Ini semua fitnah. Dosa yang mereka buat, mereka sedarlah sikit. Buat gambar-gambar. My Camp dengan Suara TV, interview orang. Saya nak bagi tahu, interview lah menteri, bagi dia komen pada saya kalau dia berani. Sebab menteri semua tahu apa yang sebab saya buat. Kalau setakat ahli tinju tu okey. Saya pun suka juga dia balon saya. Tapi tolonglah, beragak sikit lah. Tanya saya masih hidup, saya masih lagi ada. Saya sekarang di Bandar Permaisuri, kawasan parlimen saya Bandar Razak. Besok datang kalau nak jumpa saya. Datuk Seri Zahid ada datang ke parlimen saya untuk berjumpa alumni 2314 pukul 4 petang. Datang, saya ada. Yang nak ludah saya ke, nak pijak saya ke, nak apa ke, boleh datang. Silakan. Tak ada apa masalah pada saya. Sebab kalau tapi jangan free. Tak apa sebab tuan-tuan pergi lock up. Tak apa sebab tuan-tuan kena masuk lock up tidur semalam. Lebih baik minta duit. Kalau standard saya ni kalau sekali pukul. Dan ingat, sebarang tindakan itu saya mengambil kira sebagai arahan daripada PMO, daripada Johari Ishak, daripada Jalil Becker, daripada Tun Faizal. Dan saya nak beritahu, jika saya dilakukan begitu menunjukkan Najib Razak ada gangster, ada kaki pukul. Tolong jaga. Ingat ya, bingong-bingong semua jangan pandai cakap ya. Jaga nama baik Najib Razak tu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat tidur mana yang dah tidur. Yang belum tidur, mari kita makan mi goreng ataupun mi ketiau dekat Bandar Razak ni. Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat istirahat. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dah ucap selamat pagi Jumaat kepada tuan-tuan. Saya bukan bertujuan nak menghina parti saya. Tapi saya perlu untuk menzahirkannya bagi pemimpin UMNO di atasan itu memikirkan kenapa jadi begini dan kenapa jadi begitu. Seperti contoh, ini adalah Jalan Putra. Jalan Putra menghala ke PWTC. Tuan tengok. Tuan-tuan tengok sendiri. Lengang, tak ada apa-apa, macam biasa. Masalah dia, dulu tak berlaku begini. Tak pernah berlaku begini. Setiap hari, setiap petang, malam, meriah apabila ada Perhimpunan Agung UMNO. Dia dimeriahkan bukannya diangkut oleh pemimpin UMNO daripada luar bandar, yang demi kepentingan politik mereka. Tapi mereka datang dengan kesedaran diri mereka. Khasnya penduduk-penduduk Melayu di Kuala Lumpur mencurah-curah datang ke PWTC, khasnya di Dewan Merdeka, untuk mendengar perbahasan usul. Kerana mereka melihat masa itu pembahas usul membangkitkan, menaikkan semangat rakyat dan bercakap bagi pihak rakyat, dan mereka akan dapat sesuatu penjelasan isu. Tapi kini kita sudah mula agaknya mendung, sudah mula suram. Di mana tuan-tuan tengok, tak ada pejalan kaki pun yang mana dari hotel-hotel menuju ke PWTC. Pada saya, ini satu perkara yang agak menyedihkan, kerana saya dah berada semenjak bangunan ini dirasmikan pada tahun 84. Saya non-stop menghadiri perwakilan UMNO ini untuk jadi pemerhati, dan pernah 3 kali menjadi perwakilan UMNO bahagian saya. Saya sedih. Kenapa jadi begini? Inilah yang patut dipikirkan, yang patut dilihat. Kenapa respon, tindak balas orang-orang Melayu masih lagi tidak meyakinkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan ingat perkara seperti ini
yang mana kehadiran pemerhati kebangkitan orang Melayu untuk mendengar perbahasan dalam penerga UMNO itu adalah penting. Tapi kini tak guna kita sebut 3.5 juta ahli UMNO. Kalau 1% pun datang ke penerga UMNO ini untuk nak menunjukkan strength, kekuatan kita berjuang, insya-Allah UMNO akan dapat menebus semula kekalahannya. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, saya baca ada kawan-kawan yang copy paste pemakan-pemakan dedak masih lagi membalun saya. Mungkin kerana mereka kata kalau tibai PM saya tibai. Saya siapa nak tibai? Tak ada apa benda pun. Saya orang UMNO, saya penyokong UMNO. Pergilah tibai DAP, tibai PKR, tibai PA. Nak tibai saya buat apa? Cuba tanya tuan tibai tu, selain dapat makan dedak, apa sumbangan you pada UMNO? Saya masih ketua UMNO, jangan tuan. Saya masih bergerak aktif dalam UMNO. Saya masih berkhidmat untuk rakyat, untuk orang UMNO. Yang mana saya boleh bantu, saya bantu. Jadi saya nak bagi tahulah dengan pemakan dedak yang ditabuhkan oleh MKMU dengan sokongan PMO, Prime Minister Office, stop this nonsense lah. Lagi tuan-tuan tulis pasal saya, lagi banyak orang menyokong saya, lagi banyak orang nak mencari tahu kenapa saya dibalut oleh pihak ni. Apabila mereka masuk dalam Facebook mereka, dia membalun Zahrin kerana Zahrin bercakap benar. Cuba nafikan apa yang saya cakap, masuk dalam wall saya secara orang bermaruah, jawab. Pada petang nanti kita akan berjumpa masalah isu repeat pekerja welding. Saya dah cakap dengan yang pengadu, jangan main-main cakap. Saya tak peduli siapa pun. Ketua Pemuda Pengerang tu Haji Muhammad Amin tu kawan saya, macam adik saya. Tapi bila beliau dituduh buat kerja parti, nak minta upah, nak minta komisen, bukan rasuah tuan-tuan ya. Saya amat marah. Marah betul saya. Saya berkhidmat pada parti. Tak ada pun saya tolong orang nak minta duit. Nak minta itu. Apa saya dapat kalau saya tolong tuan-tuan? Tak ada. Berkhidmatlah pada parti. Jadi pukul 2 ini, kemungkinan lepas Jumaat, kita akan bertemu balik. Saya hendakkan jika berlaku aduan mana-mana pun, saya akan dedahkan. Soal benar atau tidak, jawab kemudian. Kerana saya menerima aduan itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan yang ada dalam Dewan. Selamat bersidang. Macam Datuk Mufti kata, orang UMNO ni datang peribadi UMNO. Pertama duduk, kedua tepuk, ketiga ketawa, dan keempat makan. Jangan lupa makan. Malam tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih lagi di Melbourne, Australia. Saya duduk di sini, termenung, tengok jalan raya. Bagaimana Melbourne ini teratur, tidak bising, kenderaannya tidak begitu banyak, jauh beza di Malaysia. Tapi dalam masa yang sama, apabila saya tengok berita-berita dari Kuala Lumpur ni, perasaan saya ada marah, amat marah. Hari ini dua isu yang cukup saya marah, menyentuh apa yang ada dalam bangsa Melayu ni, bahasanya, agamanya, budayanya. Jika diganggu, saya akan lawan. Bukan saya kerana rasis, tapi kerana saya nasionalis. Yang rosak sekarang ni jati Melayu ni oleh pemimpin-pemimpin kerajaan yang khasnya orang-orang UMNO ni. Tidak termasuk saya tak terlibat. Hari ini saya cukup marah apabila melihat bahasa Melayu dihina begitu sekali oleh kaum lain. Tak lama lagi seperti saya kata, tanah kubur pun tak ada lagi dah orang Melayu dah, kerana kerakusan pemimpin. Cuba kita tengok dua sekolah di Kuala Lumpur. Pertama, sekolah
sekolah perempuan Bukit Bintang. Apa jadi? Pavilion. Ada orang Melayu meniaga di situ. Tanah tu siapa punya dulu? Kerajaan Malaysia punya. Siapa yang merdekakan kerajaan ini dulu? Yang boleh menubuhkan orang Melayu. Orang Melayu, merdeka, merdeka. Maka kita jadi pemerintah. Sekolah Bukit Bintang kita bagi swasta kan. Akhirnya orang Melayu hanya jadi jaga pun tak dapat. Sekarang Nepal pun ada. Lepasnya apa dia? Sekolah St. Mary dekat jalan Piramli tu. Buat kondominium cantik-cantik, indah. Ada 5 biji rumah orang Melayu. Pergi cari. Kedai di bawah. Ada 1 biji Melayu? Tak ada. Apa punya biol punya kerajaan? Punya pemimpin tak fikir otak di mana? Kadang-kadang saya marah pasal ni. Kita berkuasa. Kita mengaku kita kerajaan. Kita boleh menjamin kepentingan orang Melayu. Tapi sebenarnya kitalah pengkhianat. Kitalah pentiolang. Saya tak akan melawan benda-benda ini. Di mana saya pernah katakan, biar saya berdosa dengan Tuhan, saya boleh minta ampun, boleh taubat, tapi jangan saya berdosa dengan bangsa Melayu, bangsa orang Melayu. Saya tak boleh minta maaf pada mereka. Inilah dia yang kita kena fikirkan sekarang. Maka tuan-tuan dan puan-puan, ahli-ahli UMNO, bangkitlah kamu, memberi kata dua kepada pemimpin. Nak berkuasa, tidak rebah. Rebah bukan kami nak rebahkan. Kamu punya perbuatan yang akan kami rebahkan kamu. Saya bersetuju dengan Puan Sonat Kibat. Kalau perlu jadi pembangkang, jadi pembangkang. Kita terrajang ke semua pemimpin UMNO ni. Sekian, terima kasih daripada Melbourne Center, Melbourne, Australia.